Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mystic TV. Okay guys, so kali ni aku nak cerita satu kisah lagi, salah satu hospital yang berada dekat Selangor. Aku pasti korang pun pasti pernah dengar, especially orang-orang Selangor ataupun yang berdekatan dengan area Selangor. Okay, so sebelum tu macam biasalah kita layan intro dulu. Let's roll it. Okay geng, so kisah ni diceritakan oleh seorang lelaki yang bernama Danish, bukan nama sebenar. Cerita ni dia macam ni, pada waktu tu dia kata dia sedang bertugas pada shift malam. Okay, dia tak bagi tahu dia kerja dekat mana, dia kerja apa, dia tak bagi tahu. Masa tu lebih kurang pukul 1 pagi macam tu, dia tengah kerja macam tu, dia terima satu SMS daripada isteri dia. Isteri dia kata dekat SMS tu, Dan, Mami cakap pinggang dia sakit, tak boleh bergerak, minta tolong hantar ke hospital. Aidil dan ayah nak hantar Mami sekarang. Dia boleh cabut ke hospital tak? Dia tanya macam tu lah. So, Aidil ni adik dia, bukan nama sebenar juga. So, lepas dia terima and baca SMS tu, dia pun tak lengahkan masa, dia pun pergi jumpa dia punya penyelia untuk beritahu dia apa yang dah jadi. So, dia pun dibenarkan untuk pulang dan terus pergi ke hospital. Okay. So, setibanya dia dekat hospital, ayah, ibu dan adik dia pun dah sampai lah masa tu. Adik dia ambil kerusi roda dan seorang ibu dia pergi ke wad kecemasan. And dia pula teruskan lah pendaftaran ibu dia macam biasa kat wad kecemasan, kat kaunter semua. Masa tu dia dan ayah dia pun tak dibenarkan masuk ke wad kecemasan, hanya si pesakit saja yang si pesakit dan seorang saja yang boleh menemani ibu dia. So masa tu adik dia lah pergi temankan ibu dia. Okay. So dia pun dengan ayah dia duduklah dekat bilik menunggu sambil-sambil berbual. Bila adik dia pula kadang-kadang kalau keluar dari wad dan beritahu tentang kesihatan ibu. So cuma doktor kata mungkin ibu dia sakit gastrik atau ada batu karang dekat buah pinggang. Okay. Mungkin perlu membuat ujian lanjut sebelum memastikan keadaan ibu dia. So nak jadikan cerita, pada satu ketika tu dia sibuk tengah tunggu mak dia dekat hospital, dekat wad. So dalam pukul 4 pagi macam tu dia kata dia terasa nak merokok lah. So kalau kat hospital ni, kalau nak merokok kenalah dekat luar pekarangan hospital kan. So tak boleh lah nak isap rokok dekat dalam hospital. So dia pun berjalanlah sampai ke tempat letak kereta parking. Okay, so di tempat kereta parking tu dia kata cuma ada 2 atau 3 buah kereta je dan beberapa buah motosikal saja. Tapi dekat situ ada satu sudut terletak 4 buah ambulans dan dia harus berjalan melintas sambil melintas ambulans tu lah. Okay, sebelum dia dapat keluar dari pekarangan hospital tu. Sedang dia sibuk tengah jalan-jalan dekat depan salah sebuah ambulans. So tiba-tiba dia macam terbau satu wangian yang sangat wangi. Okay? Dan tiba-tiba wangian tu tiba-tiba bau tu tukar menjadi bau busuk sekali. So masa tu bulu roma dia semua meremang naik, dia cakap. So tak macam mana dia cakap, dia ni macam nak mencari dari mana datangnya bau tu. So dalam duk mencari bau tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi satu cakaran macam cakaran kuku di papan tulis. So kuat, dia kata mengilukan. Okay. So dia pun pandanglah ke kanan, kiri, depan, belakang semua. Dia cari ke arah ambulans tu. Okay, dia tengok dekat arah ambulans tu lah. Tu dia tengok apa benda yang datang dari mana bunyi cakaran tu. So sibuk-sibuk dia terus pusing-pusing cari, tiba-tiba dia tertoleh ke kanan and dia ternampak satu lembaga hitam yang betul-betul dekat sebelah dia, terperanjat dia masa tu. Okay, so dia kata mata dia merah menyala dan lidahnya panjang terjelit keluar kat dalam ambulans tu. Benda tu macam merenung ke arah dia renung. Okay, so masa tu dia kata dia macam nak pingsan dah, tak boleh nak bergerak dan tak boleh nak berdiri. Dan rasa macam kepala lutut dia ni hilang, menggigil satu badan. Okay. Dia pun tak tunggu lama, apalagi paksa diri dia pusing dan terus lari balik semula ke bapak dengan adik dia tadi.
Okay. So dalam perjalanan tu dia kata dia kerak jugalah toleh ke belakang kiri kanan untuk tengok sama ada benda tu ikut dia ke atau tak kan. So bila sampai ke tempat ayah dia tu, ayah dia tanya dia, "Ai, cepat kau isap rokok." Masa tu dia kata dia mampu tersenyum dan angguk kepala je lah. So dia kata padahal masa tu dia tak sempat pun nak isap rokok pun, dia dah terbau benda tu, dia dah ternampak lembaga tu kan. So pada keesokannya pukul 8 pagi macam tu, ibu dia benarkan pulang. Tapi doktor masih belum dapat mengesahkan penyakit ibu dia ni. So tapi ibu dia masa tu kelihatan sihat lah. So tak sakit dan boleh berjalan macam biasa. Okay, dalam dalam perjalanan pulang tu, ayah dia tanya ibu dia, "Awak dapat tidur dalam wad tu semalam, malam tadi?" Lepas tu mak dia cakap, "Dapat lelakkan mata sekejap je. Ada orang dekat bilik sebelah tu, sekejap menangis, sekejap ketawa, entah apa sakit gila agaknya." Lepas tu ibu dia pun, lepas dia dah cerita macam tu lah, dia beritahu ayah dia macam tu lah kan. So lepas tu ibu dia ni, dia katalah, so dah tiba-tiba malam tu dia rasa nak minum air. So mak dia panggil lah jururawat untuk ambilkan air untuk diminum. So ibu dia ni pun kata, tanyalah kat jururawat tu, dekat bilik sebelah ni orang tu sakit apa. Tapi jururawat tu cuma senyum je. Tak kata apa-apa pun kat mak dia, senyap je. So mak dia pun kata, mungkin dia orang Filipina lah kot. Rupa dia pun macam Melayu tapi tak faham apa yang ibu dia cakap. So apabila diorang mendengar kata-kata ibu dia tu, so adik dia pula macam lah tiba-tiba kan, "Bu, mana ada orang dekat bilik sebelah tu? Ibu seorang saja yang ada kat dalam bilik tu. Bilik-bilik lain semua kosong. Adik selalu keluar masuk jenguk-jenguk ibu dalam bilik ibu. Bilik yang hujung sekali tu bilik kecil mas saya, lain semua kosong, Bu. Ibu mimpi kot." Kan? So then ideal lah dia kata macam tu dengan mak dia. So apa kesimpulan dia? So Dennis kata pun dia macam terperanjat lah. Lepas tu dia peranjat, dia bingung kan apa yang dah jadi dekat hospital tu kan. Lepas tu dia pun pelik lah. Dia kata benda ni yang dia nampak dekat van ambulance tu dengan apa jadi kat bilik sebelah awak tu, dia kata adakah ada kaitan dia kan. So dia pun kata benda ni paling dia tak boleh lupa apa yang dia nampak malam tu. So kesimpulan dia, kita tak tahu. So itu saja kisah yang diceritakan oleh Dennis semasa dia berada dekat hospital hanya satu malam saja. Mereka sekeluarga dah kena ganggu macam tu sampai sekali. So okay guys, yang mana dah tekan subscribe and support aku, thank you so much. Bagi yang belum, jangan lupa support aku dengan tekan subscribe, tekan button like, comment and share. Sampai lagi jumpa video akan datang. Assalamualaikum.